Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati pengerusi dan jawatan kuasa Surau Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk kita sama-sama menyambung kembali pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah Al-Fitan wal Malahim daripada Imam Ibn Katsir rahimahullah. Kita baca hadis yang seterusnya. Hadis ni satu riwayat daripada Bukhari dan satu riwayat daripada Muslim, menceritakan perkara yang akan berlaku sebelum kiamat. Yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta tatriba alayatu nisa'i dausin ala dhil khalasah wa dhul khalasah taghiyatu dausin allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Kiamat tidak akan terjadi sebelum punggung perempuan-perempuan Daus bergoyang-goyang menari di sekeliling Zul Khalasah, iaitu berhala kabilah Daus yang dahulu mereka sembah pada zaman jahiliyah. Hadis ni Nabi sebut bahawa ada kabilah-kabilah dari Arab, iaitu kabilah Zul Khalasah. Kabilah Daus ni mereka akan menari semula di hadapan berhala yang nama Zul Khalasah yang mereka sembah dahulu pada zaman jahiliyah, mereka akan sembah kembali di akhir zaman. Hadis yang seterusnya riwayat Muslim, cerita yang lebih kurang berbeza, lebih kurang sama, cuma riwayat yang berbeza. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadhhabul lailu wan nahar hatta ta'budul lat wal uzza. Malam dan siang tidak akan hilang, maknanya tidak akan berlaku kiamat sebelum Latta dan Uzza disembah kembali. Latta dan Uzza ini adalah merujuk kepada berhala yang spesifik, iaitu berhala yang disembah oleh masyarakat jahiliah Arab jahiliah Mekah. Baik. Tuan-tuan puan-puan muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kedua-dua hadis ni dia menceritakan perkara yang sama, iaitulah penduduk tanah Arab akan kembali menyembah berhala-berhala yang mereka sembah ketika zaman jahiliyah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berhala ini kalau Nabi sebut al-asnam atau berhala secara umum, dia boleh jadi masyarakat di kaum yang mana-mana, kerana di seluruh dunia adanya penyembah berhala. Di bahagian Asia kita ada penyembah berhala, di kawasan India ada penyembah berhala, di belah Eropah ada penyembah berhala, disebut sebagai asnam. Tetapi bila Nabi SAW sebut secara spesifik nama berhala-berhala sebut Dhil Khalasah, Al-Lata dan Uzza dan lain-lainnya, kerana berhala-berhala ni jumlah dia ketika Nabi SAW membuka kota Mekah ada lebih kurang 365 berhala. Ada berhala yang diletakkan di antara jalan di antara Mekah ke Taif, ada berhala diletakkan di antara jalan Mekah ke Jeddah, ada berhala yang diletakkan di Taif, berhala besar di sana dengan nama yang pelbagai yang mereka letak nama-nama berhala-berhala ni. Nabi sebut secara spesifik nama-nama berhala ni, bermaksud mereka ini adalah mereka yang duduk di tanah Arab. Dan Nabi sebut sendiri mereka yang duduk di tanah Arab akan kembali menyembah berhala yang mereka sembah pada zaman jahiliah. Penduduk tanah Arab, terutamanya Hijaz, semenanjung tanah Arab, mereka pada asalnya mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam.
Kerana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail antara penduduk awal di kota Mekah. Kemudian datang kaum Jurhum dan sebagainya. Mereka pada awalnya mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu yang lain. Hinggalah suatu ketika datang kaum Jurhum, datang mengambil alih dan memerintah Mekah selepas zaman jauh daripada zaman Nabi Ismail, selepas beberapa ratus tahun zaman Nabi Ismail, datang kaum Jurhum. Kaum Jurhum ni datang daripada selatan sebelah Yaman. Kemudian mereka datang, mereka ambil alih Mekah. Salah seorang daripada orang Jurhum ni, nama dia Amru bin Luhai. Dan menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang masyarakat jahiliah Mekah ni, mereka ini menjadi kebiasaan, mereka ni travel, suka musafir. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif li ila fi Quraisy, menjadi kebiasaan orang Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Mereka ni suka travel waktu musim panas dan musim sejuk. Musim panas mereka akan pergi ke kawasan lain dan musim sejuk mereka akan pergi ke kawasan lain. Mereka selalu pergi musafir. Antaranya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni dia musafir jauh sikit. Dia pergi sampai ke Eropah. Amru bin Luhai ni sampai di Eropah, dia lihat di sana banyaknya patung-patung yang dihias di jalanan dengan ukiran yang cantik-cantik. Dan kita pun boleh tengok sampai ke hari ini Eropah memang bandar yang banyak dengan patung-patung. Bahkan patung-patung yang ada dibuat sejak zaman Greek, zaman Yunani dahulu, patung-patung ni masih ada lagi dan sebahagian besarnya disimpan dalam muzium. Hasil karya mereka ini, patung ni dibuat dengan sangat teliti dan sangat cantik. Amru bin Luhai ni bila pergi ke Eropah, dia tengok ni satu benda yang cantik, hiasan patung-patung ni, dan dia kata bagus juga kalau bawa balik pergi Mekah ni, kerana boleh jadi hiasan dekat bandar Mekah. Maka Amru bin Luhai pun membeli sebahagian daripada patung-patung di Eropah ni, bawa balik semula ke Hijaz, di semenanjung tanah Arab ni, terutama di kawasan Mekah. Bila dia bawa balik, asalnya untuk menjadi perhiasan di bandar-bandar, tetapi lama kelamaan penduduk Mekah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala berhala-berhala ni, dan lama kelamaan akhirnya mereka sembah berhala-berhala ni. Sebab itulah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita daripada membina patung-patung tugu-tugu. Patung-patung yang besar ni diharamkan membina, kerana ditakuti ia akan menjadi seperti mana umat-umat terdahulu. Asalnya mereka bina patung-patung peringatan ni untuk hiasan, untuk memperingati jasa seseorang. Tetapi bila lama kelamaan generasi ke generasi bertukar, akhirnya patung tersebut disembah. Sebagai contoh, kita katalah dekat tempat kita ni ada seorang tokoh yang sangat baik, dia banyak tolong orang ramai, dia ni orang yang berilmu dan sebagainya, kita muliakan dia waktu ketika hidup. Maka bila kita mati, kita tak nak orang lupakan dia, kita pun bina satu tugu peringatan dia, batu bentuk dia pegang begini ke dan sebagainya. Kemudian kita tulis kat situ sebagai peringatan jasa si fulan min sebulan, kerana baiknya dia, banyak jasa dia kepada masyarakat dan sebagainya. Kita ini yang ada pada waktu tersebut, kita tahu ini patung sekadar peringatan, orang ni adalah orang baik biasa. Kemudian sampai ke generasi lepas kita, mungkin mereka akan meminta letak sesuatu dekat patung tu, letak bunga ke, letak makanan ke, supaya mungkin patung ni dapat beri manfaat. Masuk generasi ketiga, masuk generasi keempat, mereka akan terus menyembah patung-patung ni. Sebab itulah Islam mengharam kita daripada membina patung-patung besar ni, patung-patung peringatan ni, kerana ditakuti ia akan dijadikan sembahan, seperti mana yang berlaku pada penduduk Mekah. Dan akhirnya penduduk Mekah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka mengamalkan syariat yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Mereka pergi haji, mereka buat umrah, syariat-syariat lain mereka ikut, tapi dalam masa yang sama mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Sebab itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Fathu Mekah, Nabi membuka kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merobohkan berhala-berhala ni di hadapan Quraisy Mekah. Kerana ada di antara Quraisy ni, kebanyakan mereka, sebab tu tuan-tuan baca sirah, ramai yang masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila idza jaa nasrullah, apabila datang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kemenangan,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka pada waktu itu kamu akan lihat sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang masuk Islam ni secara beramai-ramai. Dan tuan-tuan boleh tengok sirah ketika Nabi SAW buka kota Mekah, Nabi datang dengan jumlah tentera yang ramai, kemudian ekspedisi tersebut berterusan sehingga pembukaan kota Taif. Tentera lebih kurang hampir 20,000 ke 30,000 orang pada waktu itu. Kerana ramainya orang Mekah, bila nampak Islam ini membebaskan kota Mekah, mereka masuk Islam secara beramai-ramai dan mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka ni ramai yang duduk Mekah pada ketika itu, mereka yang ambil pendekatan wait and see, tunggu dulu. Mereka kata, kalaulah Muhammad ni bawa ajaran yang betul, nescaya dia akan berjaya buka kota Mekah. Maka ketika Nabi SAW berjaya buka kota Mekah, maka mereka beramai-ramai masuk Islam. Dan Rasulullah SAW sengaja merobohkan berhala ni di hadapan mata mereka sendiri. Nabi SAW mengambil busur panah. Nabi SAW baca wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi tolak berhala-berhala ni dengan busur panah Nabi SAW, menyebabkan berhala-berhala yang besar ni tumbang berterabur begitu saja. Kalau diikutkan logik, berhala-berhala ni agak payah untuk dijatuhkan kerana saiz dia besar. Tapi Nabi SAW tolak dengan busur dia sahaja, menyebabkan tumbang berhala ni satu persatu. Akhirnya mereka kata, selama ni kita sembah berhala yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepada kita, tak ada apa-apa pun rupanya. Dan akhirnya mereka masuk Islam secara beramai-ramai. Maka tinggallah amalan jahiliah pada waktu tersebut, tidak ada lagi orang menyembah berhala, dan Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala. Dan selepas daripada itu, Nabi SAW menghantar rombongan sahabat-sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar kota Mekah, yang berada di laluan ke Taif, yang berada di laluan ke Jeddah, ke Madinah dan sebagainya. Nabi hantar sahabat-sahabat untuk hancurkan. Maka pada ketika itu berhentilah penyembahan berhala di kawasan Hijaz ini, di semenanjung tanah Arab. Dan kalau kita baca sirah pun, selepas daripada pembukaan kota Mekah, ramai lagi masuk Islam daripada kabilah-kabilah yang lain datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, menyatakan keislaman mereka, dan tinggallah mereka daripada amalan-amalan jahiliah ini. Maka Nabi SAW sebut satu hari nanti mereka akan kembali menyembah berhala-berhala yang disembah oleh tok nenek mereka ribuan tahun dulu. Baik, adakah perkara ini berlaku? Belum lagi. Kerana tidak ada lagi penyembahan berhala di Hijaz, iaitulah Saudi hari ini. Tidak ada lagi. Tetapi adakah ia akan menjadi ke arah tu? Kita nampak macam ya. Macam ya. Kerana apa? Kerana orang tidak akan hari ini Islam, besok terus menyembah berhala. Dia tidak akan berlaku begitu. Orang tidak akan meninggalkan agama pada hari ini dan besok terus menyembah berhala. Ia akan berlaku secara sedikit demi sedikit. Sedikit kita akan meninggalkan Islam, sedikit. Akhirnya kita akan, generasi yang mungkin kita pun tak tahu berapa lama lagi, akan terus meninggalkan Islam, dan akhirnya mungkin mereka akan kembali semula ke amalan jahiliah tok nenek mereka. Dan kita tengok hari ini mereka mula meninggalkan Islam sedikit demi sedikit. Walaupun kita kata negara tersebut merupakan negara yang Wahabi, Salafi Wahabi, yang mereka ini berfahaman yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi tuan-tuan, mereka mengamalkan Islam sebelum ni. Adanya Hai'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, adanya polis agama yang menjaga orang daripada membuat perkara-perkara yang haram, tak membenarkan orang perempuan mendedahkan aurat bersama dengan lelaki, tidak membenarkan orang perempuan bergaul dengan lelaki perempuan secara bebas. Ini mereka menjaga syariat. Walaupun fahaman mereka berbeza dengan kita, dulu mereka sangat menjaga syariat. Tetapi hari ini tuan-tuan tengok, mereka semakin meninggalkan Islam sedikit demi sedikit. Mereka meninggalkan Islam sedikit demi sedikit demi keuntungan dunia. Mereka mula membuka kelonggaran-kelonggaran di dalam negara mereka. Mereka mula membenarkan konsert-konsert yang maksiat berlaku dalam negara mereka. Mereka mula menjemput orang-orang bukan Islam secara ramai untuk datang melancong di negara mereka. Yabi'u dinahu bi'ardin qalilin minad dunya. Mereka menjual agama mereka bi'ardin qalilin minad dunya, dengan harga dunia yang sangat rendah, kerana untuk mendapatkan keuntungan dunia. Tuan tahu antara faktor kenapa mereka melakukan perkara ini? Dahulunya negara-negara Arab ini mereka bergantung kepada petroleum. Mereka dulu negara miskin, kaya pun sebab petroleum yang dijumpai di negara mereka. Aramco dan sebagainya, company-company yang menguruskan petroleum di negara-negara Arab ni. Dan sumber daripada petroleum ni masuk ke dalam
poket keluarga diraja ni tuan-tuan. Dia tidak macam kita masuk dalam Petronas, kemudian Petronas masuk dalam Perbedahan Negara, diuruskan dan sebagainya. Di sana mereka memang masuk dalam poket putera-putera raja mereka. Dan putera raja mereka pun bukan sikit tuan-tuan. Putera raja Saudi ada 2,000 orang. Putera raja ada 2,000 orang. Yalah, dah seorang kahwin dengan 4 orang. 4 orang ada 10 orang, nak 10 tu ramai lagi gitu kan. Putera raja dia ada 2,000 orang. Dan mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa tuan-tuan. Kayanya negara Arab ni beza dengan kaya orang lain. Kaya kita ni di Malaysia mungkin kita ada 2-3 juta, orang panggil kita jutawan, kita kaya. Tetapi kaya di negara Arab ni tuan-tuan, mungkin 2-3 juta tu dia tertinggal letak bawah sofa, letak bawah kursi kereta, dia lupa dan sebagainya. Mana 2-3 juta tadi, hilang gitu je. Ini kayanya orang Arab tuan-tuan. Memang terlalu kaya. Kaya mereka ni tak ada dalam dunia ni. Orang yang paling kaya tuan-tuan, orang duduk negara Arab tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok kereta-kereta yang dalam dunia ada 4 biji, 3 kat mana? 3 duduk kat Dubai, duduk kat Saudi. Kereta-kereta yang memang antik, yang harga memang bukan kereta lah tuan-tuan. Saya tengok hari tu dokumentari, setiap tahun putera-putera Raja Arab ni mereka gemar bela kuda. Dan kuda paling mahal adalah Arabian horse. Kuda yang paling mahal dia, yang kaki dia macam cantik sikit, ada bulu ni. Warna dia pun kalau tuan-tuan tengok, warna dia berkilat-kilat, macam macam pearl, warna dia putih macam mutiara. Memang cantik kuda dia. Dan setiap tahun mereka akan berkumpul, kadang-kadang di Saudi, kadang-kadang di Dubai. Semua putera-putera raja ni akan datang, semua akan sama ada tunjukkan kuda masing-masing ataupun ada orang yang akan jual kuda, tunjuk kuda tu. Sekali dia tunjuk kuda, masya-Allah cantik dengan kuda ni, pandai berlari apa semua. Harga dia tuan-tuan kita dengar berpuluh juta USD tuan-tuan, berpuluh juta USD. Dia orang boleh beli kuda-kuda ni. Maknanya duit mereka terlebih-lebih dah tuan-tuan. Kaya melampau-lampau. Tetapi hari ini pendapatan mereka mula terjejas tuan-tuan. Pendapatan negara-negara Arab, terutama Saudi, mula terjejas. Kerana apa? Kerana bisnes oil and gas, petroleum ni tuan-tuan, dia dah mula merudum. Market dunia mula merudum dan tidak nampak dia akan graf dia akan menjadi lebih cantik, tidak nampak, kerana dunia ke arah mengurangkan penggunaan gas tadi, petroleum. Company-company kereta sendiri pun, saya rasa, ingat saya lebih kurang 6 company manufacturer kereta, Mercedes, Volvo, GM, Ford, apa lagi. Mereka dah umumkan bahawa menjelang 2030 ke atas, 2035, mereka akan hentikan kereta yang production menggunakan petrol dan diesel. 2035 ke atas, mereka akan stop, mereka akan hentikan kenderaan yang menggunakan gas. Dan company-company lain pun akan ikuti sama juga. Maksud dia lebih kurang 10 ke 15 tahun lagi, kita mungkin tak jumpa dah kereta-kereta yang akan menggunakan elektrik. Ataupun kalau ada pun dikira kereta klasik lah tuan-tuan. Maknanya minyak orang dah tak berapa guna sangat. Kerana satunya adalah atas sebab faktor menjaga alam sekitar ni tadi. Kerana penggunaan bahan bakar ni menyebabkan pencemaran alam sekitar. Bila benda ni berlaku tuan-tuan, pendapatan negara-negara Arab yang mempunyai minyak ni menyebabkan mereka turun. Dan mereka kehilangan duit. Maka mereka perlu kreatif untuk mencari keuangan. Antaranya adalah dengan pelancongan. Kerana di Saudi tuan-tuan, tempat dia cantik tuan-tuan, banyak tempat yang cantik. Sebelum ni dia tidak membenarkan orang untuk travel kerana larangan-larangan sekatan-sekatan. Bila banyak sangat larangan dan sekatan, siapa nak travel tuan-tuan, susah lah kan. Mereka, kalau di Jordan ada Petra, di Saudi ada Madain Saleh, sebiji macam Petra. Dia adalah kaum Nabi Saleh yang sama dengan kaum dekat Petra tu, kaum yang sama. Mereka ini memahat gunung-gunung untuk menjadikan bangunan-bangunan. Ada di Saudi tuan-tuan. Banyak tempat-tempat yang cantik. Maka mereka membuka larangan-larangan ni, mereka membenarkan pelancong, mereka buka konsert. 2 minggu lepas adanya F1 dekat Jeddah, kemudian adanya boxing, konsert yang berterusan dan sebagainya. Mereka nak tarik pelancong datang. Kerana apa? Kerana mereka nak dapatkan pendapatan untuk poket-poket mereka. Sebab itulah disebut dengan yabi'u dinahu bi'ardin qalilin minad dunya. Mereka sanggup meninggalkan syariat Islam, membenarkan perkara-perkara haram masuk dalam negara mereka kerana menjual agama untuk mendapatkan harga dunia yang rendah, untuk memastikan poket-poket mereka penuh dengan duit. Sedangkan ini adalah suatu perkara yang sementara. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri bahawa vision mereka 2030. Tuan-tuan kalau tengok produk-produk negara Arab ni, terutama Saudi, dia ada vision 2030. Vision tersebut adalah untuk menjadikan negara tersebut adalah sebagai negara
pelancongan. Ini jadi seperti Eropah, tuan-tuan. Mereka akan benarkan apa yang ada di Eropah, maka mereka akan benarkan juga apa yang ada yang akan berlaku di tanah-tanah Arab, tuan-tuan. Ini adalah suatu perkara yang Nabi SAW sebut. Kita tengok ni tadi, tak peliklah Nabi kata kalau satu hari nanti mereka akan meninggalkan agama Islam dan mereka akan kembali menyembah patung-patung berhala yang mereka sembah ketika jahiliah. Maka mereka akan mula meninggalkan syariat sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau dahulu kita susah nak nampak orang perempuan dia, sekarang kita boleh nampak orang perempuan dia merata. Kalau dulu kita tak nampak orang perempuan dia duduk di kaunter-kaunter hotel, kaunter-kaunter kedai top-up dan sebagainya, hari ni kita boleh nampak mereka merata. Dulu kita susah nak nampak adanya lelaki perempuan berjalan bersama, hari ni benda tu boleh nampak, tuan-tuan, di Riyadh dan sebagainya, kerana tidak ada lagi polis amar ma'ruf nahi munkar yang mengawal keadaan. Mereka akan meninggalkan Islam sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Maka suatu hari nanti Nabi sebut bahawa nak dekat berlaku dengan kiamat nanti, ketika tidak ada lagi orang yang beriman, orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu mereka akan, yang tinggal pada waktu itu, mereka akan kembali menyembah patung-patung berhala jahiliah yang disembah oleh atuk dan nenek mereka. Baik. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ni tanya, ketika dia mendengar hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar menyangka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangi di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Sahabat ni kata, dia baca ayat ni tadi, dia kata, aku ingatkan selepas kamu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tak ada lagi akan berlaku syirik ni tadi, orang menyembah berhala semula. Tapi Nabi sebut nanti akan terjadi bila selepas Allah Subhanahu wa taala mengirim angin sejuk yang menyebabkan kematian siapa pun terdapat iman dalam hatinya meskipun hanya seberat zarah, tinggallah orang yang tidak memiliki kebaikan, mereka kembali lagi kepada agama nenek moyang mereka. Pada ketika itu mereka akan kembali menyembah apa yang disembah oleh tok nenek mereka ribuan tahun dahulu. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis ni diletakkan tajuk bahawa harta akan bertumpuk kepada orang yang tidak akhlak, tidak ada akhlak dan tidak taat pada agama. Baik. Nabi SAW sebut, la taqumus sa'ah hatta yakuna as'adin nas bid dunya Luka'u ibn Luka'. Kiamat tidak akan terjadi sebelum orang yang paling banyak mengumpulkan harta justru si rendah budi anak si rendah budi. Bermaksud orang yang paling teruk akhlak dia. Nabi sebut orang yang paling banyak mengumpulkan harta akan jatuh kepada orang yang paling teruk akhlaknya. Maknanya orang yang paling teruk akhlaknya, dia akan jadi orang yang paling kaya, dia akan jadi orang yang berjaya mengumpulkan harta. Baik. Harta ni tuan-tuan, dia diperolehi dengan dua cara. Satu, tuan-tuan, ada orang jadi kaya kerana keturunan. Tok nenek dia kaya, tok nenek dia ada harta, maka dia pun kaya, mewarisi harta-harta daripada tok nenek dia ataupun daripada bapak dia dan sebagainya. Yang kedua, orang jadi kaya kerana usaha. Ada yang buat bisnes kecil-kecilan, kemudian berkembang besar dan sebagainya, akhirnya menjadi kaya. Tetapi Nabi SAW sebut ni bukan mereka yang dapat harta dengan warisan, tetapi Nabi kata mereka yang mengumpulkan harta adalah mereka yang pada waktu tu yang jadi kaya raya adalah mereka yang paling rendah akhlak dia, yang paling teruk akhlak dia. Baik, tuan-tuan. Adakah perkara ni berlaku di zaman kita? Dia berlaku di zaman kita, tuan-tuan. Baik. Kita dulu, biasa orang buat bisnes, dia mesti ada marketing. Dia mesti ada cost marketing. Kalau tuan-tuan buat bisnes, tak ada iklan, orang tak datang. Ataupun kalau lagi besar bisnes tuan-tuan, biasa orang akan buat iklan yang lebih besar. Masuk TV, buat billboard, keluar radio, keluar dekat surat khabar dan sebagainya. Ini marketing yang kita kata orang buat cara tradisional dulu. Orang masuk surat khabar, tuan-tuan baca surat khabar, tuan akan tengok iklan. Kalau tuan-tuan beli surat khabar Metro, saya rasa separuh daripada surat khabar tu adalah iklan. Tuan-tuan pergi mana-mana dia ada iklan. Tuan-tuan pergi jalan raya, penuh iklan dekat highway tu, sepanjang iklan. Lagi banyak iklan tu, tuan-tuan akan ingat muka dia. Kerana tadi tuan-tuan nampak muka dia, selang beberapa kilometer, tuan nampak muka dia lagi. Orang akan ingat iklan. Untuk orang membeli produk yang dijual dalam perniagaan dia, ataupun mendapatkan perkhidmatan daripada perniagaan dia. Ini cara marketing yang lama, tuan-tuan.
Hari ni orang menggunakan cara pengiklanan, marketing untuk orang pergi ke bisnes mereka, untuk mereka dapatkan duit dengan cara online, tuan. Online marketing. Itu traditional marketing, ini online marketing. Baik. Online marketing ni pula, tuan. Kita belajar marketing pula hari ni. Online marketing ni pula, tuan, dia ada good marketing dengan bad marketing. Ini tuan kena faham. Good marketing dengan bad marketing. Good marketing online adalah iklan yang dibuat dengan biasa. Buat video, buat iklan. Tuan-tuan tengok YouTube pun tengah ceramah ustaz, tiba-tiba ada iklan tengah-tengah. Tuan-tuan main Facebook pun tiba-tiba ada iklan. Tuan-tuan buka online, tuan-tuan buka apps tertentu, tiba-tiba ada iklan. Itu adalah iklan yang standard. Good marketing, itu iklan biasa. Baik. Bad marketing apa dia, tuan-tuan? Ini bad marketing ni ramai orang kita buat. Mereka jadikan satu isu. Tak kira lah isu tu berkaitan dengan rumah tangga ke, isu yang memang dia sengaja buat kontroversi supaya benda tu viral, orang kecam dia, tuan. Memang orang kecam dia. Dia tak kira benda ni halal ke benda haram, dia tidak kira benda ni memalukan mereka, benda ni berakhlak ke tidak, dia akan buat, tuan. Dia akan buat. Kerana dia nak benda tu viral, dia nak marketing, dia nak kejar followers dekat dia punya social media, dia nak subscriber dia ramai. Maka dia akan buatlah apa-apa. Kadang-kadang kita tengok isu-isu ni, dulu-dulu saya pun tak faham juga benda ni. Tapi bila kawan-kawan saya duduk bidang marketing, dia kata, cuba tengok balik. Orang yang buat isu-isu ni, dia ni siapa? Rupanya dia ni pengasas bisnes ni. Belakang dia ada bisnes ni. Dia ni pun suami dia ada bisnes ni. Isteri dia ada bisnes ni. Kadang-kadang mereka punya tak malu tu, sanggup isu suami isteri tu, bukan berlaku pun benda tu. Mereka sengaja reka benda tu. Konon kata suami ni ada hubungan dengan si dia ni pun dapat tangkap dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni memang dilakonkan. Bila cek balik, lah dia ni ada bisnes ni rupanya. Belakang dia ada bisnes ni. Bila orang tengok bisnes ni dan sebagainya, maka orang akan share. Akhirnya orang akan beli produk dia. Tuan-tuan nampak macam, betul ke kalau orang benci orang beli produk dia? Ada bukti, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pondan yang Jaiz cari tu, dia tak jumpa, tuan-tuan. Pondan tu. Kaya raya pondan tu, tuan-tuan. Kenapa dia kaya raya? Kerana kontroversi yang dia buat. Sanggup sampai pergi Mekah pakai pakaian perempuan, sanggup sampai buat benda-benda yang memang jadi kontroversi, orang akan kecam dia. Bila orang kecam dia, orang akan share dia, tuan. Orang akan share, maka dia akan jadi popular. Dan kita katalah kalaulah 1 juta orang kecam dia, 10% orang daripada tu beli produk dia. Tengok, rupanya dia ni jual bengkong. Macam bagus juga bengkong lah ni. Maka belilah 10% ni. 10% ni 100,000 orang beli daripada dia. Kaya dia, tuan. Kenapa? Kerana memang bad marketing. Itu tuan-tuan tengok. Kadang-kadang ada orang yang kita kata, kenapalah dia ni nampak macam tak cerdik sangat. Bukan dia tak cerdik, dia lebih cerdik daripada kita. Yang tak cerdik, kita yang beli barang dia, tuan-tuan. Dia sengaja, tuan-tuan, buat create issue tu apa semua, nak jadi viral. Dia sengaja nak buat marketing ni supaya orang kita ni suka share benda-benda yang tak berapa cerdik, tuan-tuan. Kita suka mempopularkan orang tak cerdik. Orang tak cerdik ni kita suka share. Akhirnya, tuan-tuan, mereka jadi kaya raya kerana kita, tuan-tuan. Mereka buat bad marketing, ni dipanggil bad marketing. Sanggup buat apa saja, tak kira dah benda tu memalukan akhlak ke, menjatuhkan maruah ke, memalukan keluarga ke, mereka tak fikir. Yang penting benda tu akan bagi ROI, return pada dia punya bisnes dia. Sebab tu mereka ni boleh jadi kaya raya. Tuan-tuan pelik, tuan-tuan tengok mereka ni perangai teruk, buat kontroversi dan sebagainya, akhirnya mereka ni kaya raya. Ni satu, tuan-tuan. Tidak berakhlak. Yang keduanya, tuan-tuan kena hati-hati dengan generasi baru pada hari ini. Kerana mereka yang ada pada hari ini, tuan, generasi budak-budak muda ni, mungkin depan kita tak tahu apa yang berlaku di social media. Social media ni, tuan, generasi kita hari ini, mereka nak kejar followers. Mereka nak kejar followers. Bagi mereka followers ni penting. Dan kerana apa? Kerana followers ni boleh menjana kewangan. Contoh, tuan, kalau tuan ada Instagram yang followers tuan lebih daripada 100,000, 150,000 dan sebagainya, maka orang akan buat paid review pada tuan. Paid review ni apa? Tuan, orang akan bagi tuan produk, kemudian tuan iklankan. Kerana tuan ada follower yang ramai, yang akan like, yang akan tengok video tu, isi letak kat story dan sebagainya. Tuan akan dapat duit daripada tu. Lagi ramai follower, lagi banyak orang akan bayar untuk paid review tu nanti. Boleh, saya ada kawan yang dia ustaz yang popular lah. Dia kata paid review dia tu kalau letak dekat story tu boleh cecah satu. Kita story kita letak, tak ada orang tengok pun dekat Instagram tu. Tapi story dia tu orang tengok sampai puluh ribu. Satu story tu dia letak, story tu 15 saat, tuan. Dia boleh dapat bayaran RM500. Satu story 15 saat tu RM500 tu satu story. Tuan bayang, kita post tak dapat duit apa pun, tapi sebab follower dia ramai dia dapat duit. Maka ini yang budak-budak sekarang dia nak kejar, tuan. Dia nak kejar supaya follower ramai. Bila follower ramai, dia boleh buat paid review dan boleh buat duit daripada konten dia tu. Sebab tu, tuan, budak-budak sekarang dia tidak malu untuk upload perkara-perkara yang memalukan, tuan. Terutama anak-anak perempuan yang kena jaga. Anak perempuan kena jaga.
Kerana orang perempuan ni tarikan dia lebih lagi. Kalau dia, kadang-kadang kita tengok tuan keluar dekat kita punya feed dan sebagainya, tengok budak perempuan ni tak malu ke, seolah-olah macam dia nak tunjuk benda yang tak sepatutnya kat situ. Menari dengan tarian yang menggairahkan, dengan pakaian yang ketat. Supaya apa? Supaya benda tu orang tengok, orang akan follow dia. Yalah, orang akan tengok lah, follow lah benda gitu kan. Kalau letak pakcik yang pencen umur 58 menari, memang tak ada orang nak tengok lah tuan. Mungkin orang akan tekan block akaun pakcik tu kerana menjijikkan. Tapi kalau anak-anak dara ni dia menari tuan, orang akan follow dia. Kita tengok page dia, Masya Allah, followers sampai 150,000 sampai 200,000. Mereka nak tarik benda tu, rupanya tengok nanti dia akan mula promote produk ni, produk tu. Dan akhirnya mereka fikir yang penting tak kira lah tarian tersebut memalukan ke, menunjukkan aurat ke dan sebagainya, yang penting benda tu buat duit tuan. Sebab tu kita dah mula dengar statement-statement daripada anak-anak muda yang mula kata, saya walaupun SPM 9G tapi saya dapat pakai Ford Mustang. Buat apa belajar pandai-pandai? Nampak? Kenapa? Kerana dia ada semua pendapatan yang begitu tuan-tuan. Mereka nak kejar konten-konten ni supaya ramai follower, ramai subscriber, akhirnya mereka boleh kaya. Sebab tu begitu juga dengan konten-konten YouTuber. YouTube ni mereka kejar subscriber, mereka kejar video yang paling lama, paling ramai orang tengok. Kerana YouTube akan bayar konten-konten yang bila ramai subscriber lebih daripada 100,000, dia punya watching hours dia tinggi, orang akan bayar pada dia. Maka nak menarik perhatian orang, sebab itulah kita tengok setengah YouTuber ni, mereka sanggup buat apa saja. Kadang konten tu kita pun nampak benda ni adalah suatu lakonan, bukan benda yang real pun. Tapi orang kita mudah untuk tengok benda-benda lakonan ni, mudah percaya. Kita lemah kita punya daya pemikiran kita share, dan akhirnya mereka ni kaya dengan perkara-perkara yang haram ni tuan-tuan. Kerana atas sokongan kita. Sebab itulah berita-berita yang teruk ataupun cerita-cerita yang tak menarik ni tuan-tuan, kita jangan sebarkan tuan-tuan. Jangan sebarkan. Kita jangan mempopularkan orang yang bodoh tuan-tuan. Kerana kalau kita sebarkan, inilah yang dia nak. Walaupun benda tu kontroversi ke, kita rasa macam tak patut dia buat macam ni, tapi kita tak tahu sebenarnya benda tu lakonan, dan memang sengaja dia nak suruh kita benci dia dan kita share dia. Akhirnya dia akan dapat advantage daripada bad marketing yang dia buat tu tadi. Berita yang buruk akan terhenti di tangan orang yang berilmu. Kalau orang yang bodoh, maka dia akan terus mensebarkan cerita tersebut. Tapi kalau sampai kita pun rasa benda ni tak patut kita sebar, kita biarkannya tuan-tuan. Tak payah sebar, benda tu akan terhenti. Kalaulah kita ni masyarakat yang bijak, tidak menyebarkan perkara-perkara begini tuan-tuan, maka masyarakat kita akan selamat dan kurang orang yang buat konten-konten tak cerdik macam ini tuan-tuan. Kerana inilah yang Nabi SAW sebut tadi, hari akhir zaman, mereka ni tak kira akhlak mereka bagaimana. Nabi kata mereka yang berakhlak teruk ni, Luka' ibn Luka', anak si rendah budi, anak si rendah budi. Teruk betul akhlak dia. Tak kira apa pun. Tidak mengira halal dan haram akhlak. Yang penting benda tu mendatangkan duit pada mereka. Ini benda yang berlaku pada kita pada hari ini tuan-tuan. Dan benda ni tuan-tuan boleh nampak lah. Kita mungkin tak rajin main social media, bukan pakar dalam online marketing, kita bukan pakar FB ad dan sebagainya, kita tak tahu benda ni. Tapi budak-budak yang mula menjana pendapatan ni nampak begini. Kerana kalau tuan-tuan buat iklan, contoh kita kata Ustaz Faizan dia nak mengiklankan telaga dia dekat Kemboja. Kalau kita tekan ads, kalau kita ni Facebook kita tak ramai follower, kita kena bayar ads tu. Mungkin sampai 1,000, 2,000 dan ada sampai puluh ribu dan sebagainya, supaya ads tu, iklan tu orang nampak, tengok ramai. Tapi kalau mereka ni dah memang ada ramai followers, mereka tak perlu lagi untuk bayar ads ni tadi. Benda tu dia akan viral sendiri, orang akan share sendiri, dengan viewer akan ramai sendiri, kerana konten-konten yang tidak elok ni tadi tuan-tuan. Maka benda ni lah yang mula berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Dan benda ni bukan berlaku di Malaysia tuan-tuan, dia berlaku seluruh dunia. Saya tengok ada satu interview, satu rancangan Amerika kata saya, dia interview seorang budak muda ni. Dia kata, orang yang interview ni kata, saya dengar kamu tak bercakap dengan mak kamu. Kenapa? Dia kata mak saya tak ada follower pun dekat Instagram, adalah beberapa ratus orang. Saya ada puluhan ribu follower dekat Instagram. Siapa mak saya? Dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia lebih mulia daripada mak dia kerana follower dia dekat sosial media lebih tinggi tuan-tuan. Ini mula berlaku dekat dunia tuan-tuan. Kita mungkin bukan orang yang main sosial media sangat, kita tak nampak, tapi benda ni berlaku tuan dekat generasi-generasi yang ada dekat bawah kita ni tuan-tuan. Dan saya ada ada program dengan doktor daripada Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai. Ni antara pakar psikologi Islam
yang hebat dekat negara kita, Dr. Rostam ni. Mereka ini adalah pakar-pakar psikologi yang kerajaan guna khidmat mereka untuk bagi kaunseling kepada keluarga MH370, MH17. Mereka ni antara pakar, profesor sebahagian mereka. Dia kata tuan-tuan, depression ataupun tekanan, kemurungan ni tuan-tuan tinggi dalam negara kita. Tetapi umur tuan-tuan bukan umur 30 tahun ke atas. Bukan umur, kalau kita fikirkan, sepatutnya yang stres, yang banyak kemurungan ni, patutnya kita lah. Kerana kita nak fikir komitmen, nak tanggung anak, nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar hutang sekian-sekian. Sepatutnya kita dengan komitmen kerja, dengan keluarga dan sebagainya, patutnya kita yang lebih stres tuan-tuan. Tetapi mengikut fakta, yang klinik psikologi ni kata, dia kata, yang banyak depression sampai tahap terpaksa ambil ubat dan ada yang sampai ambil dos yang tinggi, terpaksa buat sesi rawatan, mereka yang berumur 25 tahun ke bawah ni tuan. Mereka yang umur 25 tahun ke bawah. Salah satu faktornya kenapa? Dia ada banyak faktor. Tetapi kebanyakan faktor dia adalah faktor sosial media tuan. Sosial media. Kerana dia akan stres kerana dia tak dapat pencapaian seperti mana apa yang kawan dia tunjuk. Sosial media ni orang tunjuk benda cantik tuan-tuan. Orang tunjuk suami isteri makan, pergi makan kat restoran yang sedap-sedap, tidur kat hotel yang best-best, pergi makan angin, makan suap dan sebagainya. Orang akan tunjuk benda yang cantik-cantik saja dekat sosial media. Mana ada orang tunjuk malam tadi isteri baling pinggan, malam tadi bergaduh suami isteri. Orang tak akan tunjuk benda-benda itu. Tapi benda tu berlaku, benda tu lumrah. Orang akan tunjuk benda yang cantik saja. Dan benda yang cantik ni orang tunjuk, yang ni beli kereta, yang ni dapat ijazah, yang ni dapat anugerah dekan, yang ni dapat pencapaian itu. Dia mula stres tuan. Kerana tengok orang dapat ni, dia rasa macam dia tak dapat. Dan akhirnya kerana dia duk fikir dia tak dapat ni, kawan dia dapat ni, dia mula kemurungan tuan. Dan benda ni berlaku dalam generasi muda kita pada hari ni. Tuan boleh tanya pakar-pakar psikologi, umur 25 tahun ke bawah dia akan alami perkara ini kerana sosial media ni tuan. Sosial media ni menyebabkan orang tersebut menjadi murung. Kerana dia tengok kawan dia cantik, post gambar pakai filter, memanglah cantik tuan. Pakai filter kelapa kering pun jadi cantik. Tapi kalau tengok betul-betul muka macam orang asli keluar daripada ulangan tuan. Tapi dalam Instagram, dalam TikTok muka macam artis Korea. Padahal muka macam Cina Bukit. Tak ada ni langsung tuan. Tapi dia mula stres dengan benda-benda yang begini tuan. Kerana mereka mengejar begini. Dia tengok kawan dia ni post gambar, maka gambar dapat 300 like. Dia post gambar 3 like. Itu pun ada seorang tu unlike balik. Dia kata macam sedihnya lah, kenapalah aku punya posting ni tak dapat begini, kenapa kawan aku ni popular, ramai orang ucap birthday dekat dia, yang ucap birthday kat aku 2 orang, itu pun satu fake account. Tak tahu siapa. Dia jadi stres tuan-tuan benda begini. Sedangkan benda tersebut tak perlu stres tuan-tuan. Ini adalah salah satu benda yang berlaku dalam masyarakat kita, sosial media ni. Sebab tu tuan-tuan kena kawal penggunaan benda ni. Kerana dia ada dia ada simptom adiktif tuan. Dia akan menyebabkan seorang tu ketagih dalam menggunakan sosial media ni. Sebab tu tuan pegang handphone 1 jam tuan tak rasa pun kadang kan. Terbaring bangun setengah jam, 1 jam tuan tak rasa pun main handphone. Tuan tengok WhatsApp, satu grup orang share ni tuan buka Facebook apa semua. Lama sikit tuan buka Shopee. Tuan tak terasa pun. Tetapi kalau tuan baca Quran, satu muka surat tuan menguap 8 kali tuan. Ni bezanya sosial media dengan benda-benda lain. Sebab tu tuan nak tahu benda ni ada kesan tak kan tuan? Tuan pergi kedai mamak sekali, tuan tinggal handphone dan jangan bawa kawan. Tuan akan rasa macam apa, tuan akan rasa macam kenapa mamak ni lambat sangat, padahal durasi waktu tu biasa je sama macam tuan datang waktu lain, tapi sebab tuan main handphone tuan tak rasa lama. Tapi bila tak bawa handphone tuan akan rasa macam lamanya mamak ni. Kedai ni dah cat warna kuning, padahal kedai tu 2 tahun dah cat warna kuning, tuan tak perasan, tuan main handphone. Benda tu biasa tuan. Dan lebih teruk lagi, saya ada kawan yang ada withdrawal symptom. Dia tinggalkan handphone, dia rasa macam dia dah terlalu ketagih, sekejap nak tengok handphone, dia tinggalkan telefon dia uninstall semua sosial media dia tuan. Dia ada withdrawal symptom tuan. Dia jadi addiktif, dia jadi menggigil dengan dia. Dia menggigil. Macam orang yang ketagih heroin. Rupanya tuan bila tuan tengok balik kajian pakar psikologi, memang sosial media ni dia ada addiktif sama dengan heroin. Bila tuan orang ambil heroin, tuan tak ambil heroin lah, mudah-mudahan tak ambil lah kan. Bila orang ambil heroin, dia akan rasa happy, dia akan rasa
Tu kerana ada neurotransmitter dopamin keluar daripada kepala dia. Neurotransmitter ni, otak kita ni ada keluar, dia ada sel-sel neuron ni, dia akan keluar neurotransmitter yang bersesuaian dengan apa yang kita buat. Antaranya dopamin. Dopamin ni keluar bila tuan-tuan isap rokok. Dopamin ni keluar juga bila tuan-tuan isap heroin. Tuan-tuan tuan-tuan tak isap heroin lah. Tuan-tuan main social media, dia akan keluar dopamin juga. Dopamin keluar dan bila tuan-tuan post gambar, orang like gambar tuan-tuan. Lagi ramai orang like, lagi keluar neurotransmitter ni, tuan-tuan rasa happy. Orang komen pula, ada yang buat lawak dekat situ apa semua kan, dia happy, neurotransmitter. Kemudian benda ni bila terlalu banyak sangat dia akan ketagih. Kerana otak kita dah biasa keluarkan neurotransmitter ni. Macam tuan-tuan dopamin ni, macam tuan-tuan isap okok, tuan-tuan tak dapat isap okok hari ni, tuan-tuan rasa macam payah yang tak dapat isap okok. Kerana otak tuan-tuan nak keluarkan dopamin ni tadi. Begitu juga tuan-tuan, budak-budak ni akan mula ambil gambar, post. Bila ramai like dia rasa macam seronok, dopamin keluar. Bila dia tinggalkan benda tu, dopamin yang tak keluar daripada neurotransmitter dia akan mula rasa macam gelisah. Dia rasa macam macam ada benda tak kena dalam hidup dia hari ni. Dia tak selfie satu dengan muncung mulut dia macam hanger tu, yang boleh sangkut hanger tu, dia rasa macam tak kena. Dia rasa macam tak ada orang like gambar dia hari ni, dia rasa macam ada benda tak kena. Dia tak upload story satu hari, dia rasa macam ada benda tak kena. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba tinggalkan. Tuan-tuan akan mula rasa benda ni. Dan benda ni pun tuan-tuan, ramai pakar psikologi dan juga pakar saintis-saintis mula menyamankan ataupun membuat dakwaan ke mahkamah, sampai ke tahap mahkamah kepada company-company sosial media ni tuan-tuan, kerana dia ada keburukan dari sudut begitu yang menyebabkan ramai generasi muda depression, bahkan sampai ada yang bunuh diri disebabkan oleh perkara ni tuan-tuan. Maka perkara inilah yang kita kena hati-hati, jangan sampai ada ahli keluarga kita yang terlibat dengan sampai jadi begini. Tidak salah untuk sosial media ni tuan-tuan, kerana kita pun tengok kuliah ni pun share dekat sosial media, kita pun baca banyak, dapat nasihat ustaz-ustaz dapat daripada sosial media, kita dapat banyak manfaat daripada sosial media juga tuan-tuan. Tapi bagi mereka yang menggunakan dengan cara yang baik, tapi bagi mereka yang tidak tahu batasan bagaimana menggunakan dengan cara yang betul, dia berbahaya. Seperti mana yang Dr. Yusuf Qaradawi sebut, kita tak boleh mengharamkan suatu tu atas keburukan dia, seperti mana tak boleh mengharamkan pisau. Walaupun pisau ada yang digunakan untuk membunuh orang, mengelar orang dan sebagainya, tak boleh mengharamkan pisau. Kerana pisau juga digunakan untuk memotong daging, menyembelih haiwan korban dan sebagainya, ada manfaat dia. Dia tengok pada siapa yang pegang benda tu. Pisau kalau pegang daripada AJK Masjid, maka dia akan guna untuk potong daging korban, untuk lapah lembu, untuk jamu orang makan. Tapi kalau pisau jatuh pada tangan perompak, pada tangan orang yang tidak ada agama, maka dia akan gunakan untuk buat jenayah, ugut orang, bunuh orang dan sebagainya. Begitulah dengan sosial media kita pada hari ini. Kalau jatuh pada tangan orang yang soleh, dia akan gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau jatuh kepada tangan orang-orang yang jahil, yang tidak tahu apa yang mereka buat, maka dia akan membuat perkara-perkara kerosakan dan maksiat. Termasuklah menggunakan perkara tersebut dengan cara yang batil, dengan tidak berakhlak untuk mendapatkan kewangan. Kalau dia buat begitu, dia akan dapat tuan-tuan. Dia akan dapat. Kita tengok tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan tengok video-video ramai tuan, kita pun tak tahu. Kadang-kadang ada orang disebut dia ni Insta famous. Kita tengok tak famous pun, tak kenal pun dia ni Insta famous. Nama Insta famous. Insta famous ni berapa, 20,000 ke atas kan follower dia. Orang Insta famous, tak famous pun tak kenal. Kerana kita bukan duduk circle dia, kita duduk tak tengok pun geng-geng ni. Tapi budak-budak lain duduk tengok dia, rupanya dia ni famous. Setiap gambar dia tuan-tuan, puluhan ribu, 13,000 orang like. Gambar kadang-kadang tepi tiang je, gambar tepi tiang, tapi 13,000 orang like. Kita cuba gambar tepi tiang ni tuan, tengok berapa orang like. Tak ada orang like pun gambar tepi tiang ni kan. Orang komen dia, padamlah gambar ni teruk sangat. Orang komen lagi ada, tapi gambar dia boleh sampai tahap begitu. Ini kerana mereka sanggup. Yalah, kalau dah pakai dengan pakaian yang mendedahkan, kemudian buat tarian-tarian yang menggairahkan, memang ramailah orang akan follow dia. Inilah mereka tidak kira benda tu halal ataupun haram, berakhlak ataupun tidak. Yang penting mereka menjana kewangan daripada itu. Dan inilah Nabi SAW sebut, jadi mereka yang paling banyak mengumpulkan harta adalah mereka yang paling rendah akhlak di akhir zaman nanti. Baik, wallahu alam. InsyaAllah sekadar itu saja pembacaan kitab kita untuk pada malam ini. Dan pada tahun ni juga kita jumpa lagi tahun depan insyaAllah. Kerana tahun depan tinggal lagi 2 hari tu tuan. Kalau kita kuliah hari Sabtu pun jumpa tahun depan juga kira dia. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat daripada apa yang kita baca ni. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.